Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Huzaifah bin Mazatul Faizal. Nombor matrik saya 2021842408. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilanur Akilah Amirah binti Aidil. Nombor ID 2021602552. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusyadi bin Rizwan bernombor 2021214404. Restu Alisha Syarul Isam dengan nombor pelajar 2021870002. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang budaya luar mempengaruhi pemikiran generasi muda di Malaysia. Jadi saya akan menerangkan tentang tahap perkembangan terhadap budaya luar yang mempengaruhi pemikiran generasi muda di Malaysia. Budaya barat telah muncul sejak di tanah Melayu dijajah oleh pihak British dan Belanda. Ini dapat dilihat daripada cara pemakaian, pemikiran serta batas pergaulan. Pada masa kini, pengaruh barat semakin menular ke dalam kalangan generasi muda khususnya akibat penggunaan media sosial tanpa had dan juga tanpa pengawasan daripada orang tua. Tidak dinafikan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram merupakan media yang paling pantas dan cepat untuk mendapatkan maklumat serta info-info harian. Namun, jika disalahgunakan, ia boleh membawa padah kepada diri sendiri, masyarakat maupun negara. Jika dilihat hari ini, terdapat banyak hiburan yang semakin melalaikan dan jauh daripada agama. Contohnya lagu-lagu yang berunsur LGBT, masuk-masuk lagu yang bawa kepada kekufuran, serta lagu yang terlalu mengagung-agungkan manusia. Bukan itu sahaja, tarian yang semakin trending di TikTok dilakukan tanpa rasa segan silu di hadapan orang ramai. Jadi perkara ini haruslah dibendung agar budaya Malaysia yang penuh dengan adab dan sopan santun tidak hilang di telan zaman. Saya akan menerangkan analisis sistem terhadap masalah pengaruh luar kepada generasi muda yang merupakan bakal pemimpin negara kita di masa hadapan. Umat Islam dinasihatkan agar tidak menghadiri Festival Bon Odori atau perayaan Buddha Jepun bagi menghormati semangat nenek moyang mereka yang akan diadakan di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata, pesta itu mempunyai unsur-unsur keagamaan lain. Datuk Idris berkata, keputusan itu dibuat berdasarkan kajian oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM terhadap Festival Bon Odori. Tambahnya, umat Islam dinasihati untuk tidak menghadiri festival berkenaan dan mana-mana acara yang melibatkan agama lain. Seperti yang diketahui, dalam meniti arus pemodenan kini, golongan muda lebih mudah terdedah kepada pengaruh-pengaruh luar yang akan merosakkan diri mereka sendiri kelak. Tamsilnya, terdapat sebuah festival bernama Bon Odori Festival. Festival ini telah melibatkan hal keagamaan dan jika dibiarkan akan mendatangkan impak yang negatif bukan sahaja kepada bangsa, malah kepada negara. Oleh itu, sebelum nasi menjadi bubur, pihak kerajaan telah pun mengambil tindakan yang proaktif. Dan antara tindakan yang dilakukan adalah diambil tindakan oleh pihak JAKIM yang mewakili pihak kerajaan. Pihak JAKIM ini diwakili oleh Datuk Idris Ahmad. Beliau telah mengadakan sidang media yang mana tujuan dominannya adalah untuk mencegah semua golongan muda maupun tua untuk tidak menghadiri sebarang perayaan yang boleh merosakkan tiang agama dan bangsa. Impak dari tindakan ini adalah telah timbul berbagai sokongan dari media sosial untuk memboikot perayaan tersebut dilanjutkan. Dan impak positifnya, golongan muda turut terselamat dan daripada terpesong dengan budaya luar yang tidak mendatangkan impak positif kepada negara ini. Di tentang kaca yang berbeza pula, golongan marhin ataupun masyarakat turut menggunakan laman web untuk menyebarkan kesedaran di dalam golongan generasi muda. Hal ini turut bertujuan untuk menjaga etika yang telah dipupuk sudah lama di dalam diri mereka sejak kecil lagi. Dan impak dari tindakan ini, terdapat banyak komen positif di laman web tersebut dan telah menyokong tindakan itu. Jelaslah bahawa kerajaan dan masyarakat amat mengambil berat terhadap sebarang perkara yang boleh merosakkan generasi muda kini. Beralih kepada slide seterusnya, saya akan membentangkan tentang kemajuan dan tanggungjawab sosial. Kepentingan dan tanggungjawab sosial kekal sebagai salah satu keutamaan keluarga, masyarakat dan negara. Perpaduan sejak berzaman lagi, negara amat menitik beratkan pembentukan negara yang aman dan harmoni.
Di sini kita dapat lihat yang tanggungjawab sosial amat penting untuk diamalkan dalam sebuah negara untuk melahirkan sebuah negara yang aman dan harmoni. Seterusnya, aktiviti seperti gotong royong dan gaya kehidupan yang sihat boleh dilakukan bersama tanpa mengira agama dan bangsa. Melalui aktiviti ini, masyarakat akan dapat memahami budi antara satu sama lain. Di sini kita dapat lihat bahawa tidak kira kita beragama Hindu, Islam ataupun Buddha, tidak kisahlah agama apa sekalipun, kita masih boleh bersama dalam menjalani satu aktiviti yang memerlukan perpaduan antara kaum. Seterusnya, perpaduan dan integrasi nasional di Malaysia menjadi agenda utama asas setiap rancangan pembangunan negara. Kepentingan aktiviti tanggungjawab sosial dapat menggalakkan kerjasama yang mendalam dalam ahli komuniti di suatu tempat. Akan membentangkan tentang kebudayaan merentas etnik. Yang pertama, warisan budaya bangsa perlu dipertahankan agar sentiasa relevan dan diingati oleh masyarakat Malaysia, terutamanya golongan muda-mudi. Budaya yang diamalkan dan diwarisi sama ada dari aspek kesenian, bahasa, adat resam, muzik, agama, kepercayaan maupun undang-undang mempunyai keunikan yang tersendiri bagi setiap kaum. Budaya Malaysia ini dilihat daripada simbiosis budaya-budaya yang diamalkan penduduknya. Yang berlaku sekarang, kemasukan budaya asing sudah mula menjajahi minda warisan yang dianggap pemuda harapan bangsa pemudi tiang negara. Pengaruh barat muncul selepas tanah Melayu dijajah dan dibawa masuk oleh penjajah tanah Melayu seperti British dan juga Belanda. Sejak daripada itu, nilai-nilai barat mula menular dalam diri masyarakat. Untuk mengembangkan budaya tradisi etnik dan kaum yang ada di Malaysia, masyarakat harus didedahkan dengan pelbagai macam warisan budaya yang berada di Malaysia.